dapat tambah ilmu lah, kita dapat bantu Puan dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, Alhamdulillah. Puan Mariminda, siapa lagi bersama dengan kita? Puan Siti Sunarti. Okay. Assalamualaikum Puan Siti. Alhamdulillah. Okey. Dengar. Okey, kepada Puan Syazlin Muhammad Isa. Puan Syazlin, baru join kita, tak silap baru join 2 hari kan? Ke dah ni? Okey. Puan Salma Yunus. Puan Salma. Okey, senyum. Okey, Alhamdulillah. Sihat ya. Kak T. Kepada Kak T. Hai. Kak T, kepada Cikgu Aziza. Cikgu Aziza, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pagi di sekolah, petang belajar pula, malam belajar. Allah Akbar ya. Okey. Kemudian siapa lagi ni? Cik Ainul Syafiqah. Ini konsisten bersama kita tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okey, kita ada 11 orang dalam ni. Dan malam ni tajuknya special lah. Sebenarnya ilmu ni pun okey. Ilmu ni sangat mahal ya. Saya rasa mahal lah. Tak tahulah tuan-tuan nak buat apa. Okey. So kalau kita ilmu selling, ilmu closing, okey, dia tak boleh lari lah dalam dunia keusahawanan. Okey, dalam dunia perusahaan, bisnes dan sebagainya, ilmu selling, ilmu closing ni sangat penting. Okey. So kita ada masalah lah, kita ada isu. Okey, isu kita adalah kita tak boleh nak close orang. 10 orang kita prospek, kita cari bakal pelanggan 10 orang, 10 tak beli. Kan? Blue tick. Banyak sangat objection semua kan. So apa masalah, apa orang kata, macam mana kita nak cuba cari solusi. Kita nak belajar. Siapa yang nak belajar malam ni? #IamChampion. Okay. So ilmu ni sebenarnya saya ambil dengan mentor saya lah, dengan Tuan Ahmad. Tuan Ahmad perkenalkan kami dengan Tuan Izzat Datuk Zainuddin, ilmu tentang close without pitching. So kami nak sambung lah pahala Tuan Izzat Datuk Zainuddin. Okay, Tuan Izzat ni nanti Tuan Ahmad perkenalkan lah. Tuan Izzat ni ada mentor kami. So ilmu sebenarnya nak close orang tak susah kalau ada ilmu. So ilmu tu kita akan cuba korek lah malam ni. Okay. So ramai yang nak belajar malam ni. I am champion. Okay. So semangat anda yang mengiringi, yang memudahkan insyaAllah kami pada malam ni untuk sampai ke ilmu. Okay. Semoga Allah mudahkanlah lisan Tuan Ahmad, lisan saya, lisan tim untuk mudah berkongsi dan manfaatnya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk diaplikasikan selepas ni. Okay. Siapa yang dah ready? Comment ready. Okay, ready. Okay, Alhamdulillah. So tanpa memanjangkan kalam, saya menjemput sahabat saya Tuan Ahmad Isa untuk masuk ke dalam pentas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Boleh dengar tak suara saya? Adakah jelas? Kalau jelas, #I am a champion. Alhamdulillah. Okey, siapa yang tulis tu saya nak aminkan. Amin. Anda seorang champion. Sekurang-kurangnya champion di hati saya. Cia. Okey, jom kita sambung topik untuk hari ni. Siapa yang dah ready nak belajar hari ni? Cerita pasal sales. Komen ready. Alright, hari ni kita nak cerita berkenaan dengan sales. Setelah seminggu kita cerita pasal marketing, kita kongsikan cerita pasal marketing. Siapa yang dapat banyak dalam ilmu marketing? Boleh tak kongsi dengan saya satu je apa benda yang daripada seminggu tu, ilmu marketing tu, apa yang satu je yang tuan-tuan dan puan-puan dapat? Cuba tulis dekat ruangan komen. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada seminggu tu? Saya nak tengok kefahaman.
Okay, sekurang-kurangnya satu lah. Please, jangan kecewakan saya. Satu perkara. Dalam 5 hari tu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak pula dapat. Okay, marketing ni, apa yang kita belajar? Okay, hari yang pertama, kita belajar berkenaan dengan apa itu marketing. Okay, lepas tu kita belajar tentang audience. Lepas tu kita belajar kat mana, apakah diorang punya isu. Apa lagi yang kita belajar? Marketing bagi orang nampak, marketing penting. Apa lagi yang dah belajar? Takkan tu je. Okey, dah. Kita dah rakam dah. Sesi ni kita dah rakam. Okey, marketing yang lebih tepat. Apakah intipati? Pesta, yes. Malam yang paling latest adalah pesta. Macam mana kita nak buat struktur copywriting. Okey. Nak bagi orang kenal kita. InsyaAllah. Kena buat ulang kaji balik ni. Banyak sangat yang terlepas ni. Okay, apa benda? Macam mana kita nak sambung sales ni? Yang marketing pun masih belum digarap erat lagi. Masih belum kemas lagi cerita pasal marketing ni. Okay, kalau marketing pun kita belum jelas, sales agak susah nak buat. Sebab apa saya cakap macam tu? Okay, sebab waktu saya bermula dengan marketing. Okay, ramai orang bermula dengan sales, tapi saya bermula dengan marketing. Sebab apa? Sebab saya adalah orang yang introvert. Introvert, bila orang suruh saya jumpa orang, bila suruh pitching orang, bila suruh call orang, saya adalah orang yang paling takut sekali. Kalau boleh nak lari, dah memang saya lari pun. Memang saya tak buat benda tu. Okay? Sebab tu hari ni saya nak kongsikan dia punya teori, dan esok praktikal saya akan bagi kepada orang yang selayaknya, iaitu tim saya. Okay? Tuan Ayub, Tuan Hidayat, ada kita punya tim lagi, Cik Rin, Cik Zaz, yang boleh bantu tuan-tuan dan puan untuk sales. Okay? Saya boleh cerita tapi saya bukanlah pakar. Mereka lebih pakar daripada saya. Okay? Ini saya nak kongsi cerita sikit. Boleh tak saya nak kongsi cerita? Atau kita terus proceed je kepada topik kita hari ni? Tak nak? Okay, tak nak takut. Okay, so tajuk kita hari ini, okay boleh. Ada yang nak. Alright. Okay, suka dengar cerita. Baik. Masa saya bermula jual buku Ustazah Basikal, okay, agak-agak berapa modal yang saya perlukan untuk mulakan bisnes? Siapa yang tahu cerita ni? Saya rasa saya pernah cerita. Masa hari yang pertama, saya ada ceritakan berapa modal yang saya perlukan untuk saya mulakan bisnes menjual buku Ustazah Basikal ni. Kos dia tak murah. Yes. Okay. Daripada kosong. Start daripada zero. Tak ada apa-apa. Okay. Dan saya baru je baca daripada apa yang mentor saya tulis. Okay. Dekat status dia yang menyebabkan saya nak kongsi hari ni. Dia tulis, kalau kita ada modal RM10, kita tak boleh jadikan sebagai RM100. Apa yang menyebabkan kita yakin kita buat loan pinjam RM100,000 untuk kita mula berniaga? Siapa faham? Dengan RM10 pun kita tak boleh nak menghasilkan duit, apatah lagi kalau kita RM100,000 kita pinjam. Apa yang menyebabkan kita boleh yakin dengan loan tu kita boleh buat duit? Kalau RM10 pun kita tak boleh nak buat duit, tak boleh nak gandakan. Okay? So it's not about money. Orang tak ada duit bukan sebab tak ada duit, tapi sebab tak ada apa. Sebelum ni kita refresh sikit lah. Idea. Yes, idea. Orang tak ada duit bukan sebab tak ada duit, tapi tak ada idea macam mana nak jana duit. Tak ada idea. Kenapa tak ada idea? Sebab kurangnya belajar ilmu buat duit. Okay. That's why tuan-tuan dan puan ada kat sini untuk belajar macam mana ilmu nak jana pendapatan. Macam mana nak jana duit. Siapa suka jana pendapatan? Tambah lagi duit. Cuba angkat tangan. Okay. Mana yang tak angkat tangan tu anda salah kelas kot. Okay. So hari ni kita nak kongsikan. So apa yang saya nak cerita adalah saya bermula daripada kosong. Bermula daripada kosong sampailah saya dapat 1 juta yang pertama. Cara yang saya
menjual adalah berbeza dengan daripada 1 juta nak ke arah 10 juta. Okey, cara dia berbeza. Daripada kosong sampai ke 1 juta, saya hanya menggunakan marketing sahaja. Saya tak gunakan sales. Saya tak buat sales langsung. Saya hanya buat marketing. Langsung tak buat sales. Okey. Itu cara yang saya sebagai seorang introvert buatlah. Okey. Dan bila masuknya team, okey, bila saya dah alhamdulillah cecah 1 juta jualan yang pertama, 1 juta ringgit yang pertama, barulah masuk team. Bila masuk team, saya cuba apply apa yang saya pernah buat, dia tak jadi. Dia tak jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak jadi. So, game dah berbeza. Daripada 1 juta ke 10 juta, game dia dah berbeza. Okey, sebab apa yang saya buat adalah memerlukan masa yang sangat panjang. Okey, untuk nak capai 1 juta yang pertama, saya memerlukan almost 3 tahun untuk nak capai 1 juta yang pertama. So, kami dah on the way ke 1 juta yang kedua. Okey, dah tak boleh nak duplicate apa yang saya buat, saya tak boleh nak duplicate kepada tim saya disebabkan dia memerlukan jangka masa yang panjang dan result dia sangat lambat. Sangat lambat result dia. Okey, dan saya tahu tim nakkan result yang cepat, okey, affiliate nakkan result yang cepat. So kita cari apa company-company besar yang buat dapat result cepat. Okey, iaitu dengan cara sales ni lah. That's why saya sekarang ni saya belajar. Sekarang ni yes, saya tak malu. Saya beritahu yang saya kongsikan yang saya ni masih lagi belajar berkenaan dengan sales. Saya sama-sama saya pun belajar dengan tim saya. Okay, yang pernah ada pengalaman bertahun-tahun buat sales, saya belajar dengan mereka. Dan ini adalah close without pitching ni adalah ilmu daripada mentor saya. Okay, nama dia Datuk Izzat, Datuk Zainuddin. Okay, dan beliau ni dah almost billionaire lah. Okay, ini adalah orang kata macam mana nak menjual tanpa menjual. Okay, apa maksud dia menjual tanpa menjual? Alright, jom kita mulakan. Okay, ada 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Okay, dalam sales. Senang je. Senang nak ingat. S-A-L-E-S. Sales. S-A-L-E-S. Sales. Alright. Okay. Jom kita mulakan. Okay, kita nak cerita pasal close without pitching. Okay, ini adalah tajuk kelas mentor saya lah, iaitu close without pitching. Maksudnya kita menjual tanpa menjual lah. Tanpa buat presentation, tanpa kata nak bersungguh-sungguh untuk nak bercerita. Okay, lagi kurang bercakap, lagi banyak sales yang boleh dibuat. Ni dia lain macam sikit ilmu dia. Alright. Apakah perasaan anda jika boleh close seseorang tanpa perlu explain panjang lebar? Apakah perasaan anda? Tak payah nak explain. Tak payah nak explain. Apakah perasaan anda? Cuba kongsikan perasaan anda dekat ruangan komen. Sedih, menangis, dibucu katil, suka gila, excited, seronok, tak payah explain. Serius. Closing without pitching ni saya nak kongsikan ni tak payah explain. Tak payah explain. Okey. Seronok, jimat masa, baik. Okey, saya terus masuk kepada topik S-A-L-E-S. Yes, tak buang masa. Okey, yang pertama, S yang pertama. Yang pertama ni adalah serve. Okey, inilah yang saya buat. Saya buat sepanjang 2 tahun lebih. Saya serve je. Saya serve je. Dan serve S1 ni pun dah power dah. Serve sahaja dah close dah. Serve saja dah close. Okey, apakah maksud serve ni? Apa maksud serve? Dalam bahasa Melayu apa serve? Hidang. Pelayanan. Melayan. Servicing lah. Service. Bagi servis. Siapa tahu lagi apa maksud serve? Khidmat. Yes, berkhidmat. Suap, amboi. Beri. Yes. Okay. So,
Siapa yang pernah dengar istilah what you give, you always get back? What you give, you always get back. Dan ada orang cakap what you give, you always get back more. So untuk nak mendapat, kena beri dulu. Serve dulu, baru kita boleh dapat. Okay. Kalau kita tak serve, orang susah nak, orang kata macam mana, yang sebelum ni saya ada sebut law of reciprocity. Nak sebut selalu sangkut-sangkut. Apa? Yuk. Law of reciprocity. Reciprocity. Macam tu lah. Lahir je kat US, tapi tak pandai sebut bahasa Inggeris. Macam tu lah. Okay. Law of reciprocity. Maksudnya, manusia ni secara fitrahnya, mereka ni akan terhutang budi. Lagi banyak kita memberi, lagi tinggi keterhutangan budi mereka. Amboi ayat dia. Okay, tapi macam tu lah. Okay, itu yang saya buat selama 3 bulan pertama. Okay, serve dulu. Bagi. Semua cerita yang dalam buku siri 1 tu, semua saya cerita. Okay, dan bila dah cerita tu, tanpa saya sedari, saya pun tak tahu sebenarnya bila saya dah kongsi semua, ada orang nak beli. Unexpected, saya pun tak tahu. Saya buat je. Saya bagi. Orang tanya bila nak buat, bagi. Sampailah macam sekarang ni, masih ada orang lagi tanya, bila episod baru nak keluar. Okay. Itu sekarang saya masih lagi memberi. Belum berhenti lagi. Masih lagi memberi. Buat video. Dulu menulis, sekarang ni buat video. Okay. Dekat YouTube, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dekat YouTube saya langsung tak buat sales. Semua tu marketing. Tapi berlaku jualan dekat YouTube. Kenapa? Serve. Dengan serve saja dah power dah. Okay. Apa tuan-tuan dan puan-puan perlu buat untuk serve ni? Okay, contoh. Dapat satu nombor telefon, PM. Okay, nak e-book. Okay, macam mana cara kita serve? Adakah kita hanya acuh tak acuh je layan dia? Ataupun kita anggap dia sebagai kawan baik kita? Siapa yang anggap nombor telefon masuk tu adalah dia anggap orang yang PM dia tu adalah kawan baik dia? Cuba angkat tangan. Siapa yang bila nombor tu masuk, dia bila minta e-book, dia buat acuh tak acuh je. Kadang-kadang respon lambat. Okay? Kadang-kadang bagi lepas tu tanya pun lewat-lewat. Okay? Itu yang pertama. Step yang pertama mesti serve. Mesti beri dulu. Okay, ada satu istilah daripada saya dah lupa nama tokoh tu. Dia kata kita akan dapat apa sahaja yang kita nak. Okay, kita akan dapat apa sahaja yang kita nak selepas kita bantu apa yang orang lain nak. Ayat dia. Okay, kita boleh dapat apa sahaja yang kita nak selepas kita bantu apa yang orang lain nak. Nama dia Zig Ziglar tu, Ahmad. Zig Ziglar, betul? Dalam buku dia Secret of Closing. Yes. Buku dia ada dekat Ayub. Okay, saya dah lupa nama dia. Zig Ziglar. Okay, dia kata, okay, kita akan dapat apa sahaja yang kita nak selepas kita bantu apa yang orang lain nak. Ni Mak Saleh pun percaya juga benda yang sama. Okay. Mak Saleh pun percaya benda yang sama. So kita dalam Islam lagi lah, kan? Allah kata kalau kita sedekah 1, dapat balik berapa? Ni matematik Allah ni berbeza dengan kita punya matematik. Okay? 9 kali ganda, 10 kali ganda. Dia ibarat tanam sebiji benih akan tumbuh ranting-ranting yang akan mengeluarkan buah-buah yang banyak. Right? Yes, Puan Nurizawati. Okay, orang yang mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Betul. Tak kisah apa-apa pun yang kita buat, insya-Allah pasti Allah akan balas balik dengan kebaikan. Kita buat kebaikan, Allah balas balik dengan kebaikan. Okay? So benda yang pertama adalah serve. Okay. Cara serve adalah 10 kali ganda, 700 kali ganda. Yes. Okay? 10 hingga ke 700 kali. Baik. So, kita tanya, apa yang boleh saya bantu? Apa masalah dia yang kita boleh selesaikan? Okay? Bersungguh-sungguh ni bukan acuh tak acuh, tapi bersungguh-sungguh nak bantu ni. Apa yang saya boleh bantu? Bantu sampai
sampai jadi. Bantu sampai jadi. Okey, berapa lama dah cik hadapi masalah ini? Okey, tapi itulah sekarang ni kita nak bantu tapi blue tick. Siapa yang jadi macam tu? Kita nak bantu tapi jadi blue tick pula. Okey, nanti kita akan explain lebih panjang lagi untuk siri esok dan lusa. Alright. So berapa lama dah cik hadapi masalah ni? Apa masalah orang yang belum beli buku Ustazah Basikal ni? Berapa lama dah cik tertanya-tanya ni? Kan? Kalau tak selesaikan masalah tertanya-tanya ni, apa yang berlaku dalam hidup tuan? Sian. Okay, tak tidur malam. Geram, stres. Gitu. Okay. Sebelum tu kita boleh tanya juga. Boleh tak saya tahu apa yang membuatkan cik download e-book ni? Cik minat travel ke? Tanya. Minat travel ke? Minat membaca ke? Ataupun memang nak tahu apa yang diorang buat ni sebenarnya? Okay, kita tanya. Okay, itu adalah cara kita serve. Serve dengan mulakan dengan kita bertanya. Okay, S yang pertama adalah serve. Okay, tulis kat bawah, S adalah serve. Okay, sebab apa? Kita kena tulis balik sebab kita nak pahat dekat dalam minda luar sedar kita. Tulis kat ruang komen, S adalah serve. Alright. Okay, S adalah serve. Selepas serve adalah apa? Cuba teka. A adalah ask. A adalah ask. Yang kedua, A adalah ask. Ask ni apa dalam bahasa Melayu? Tanya. Kita bertanya. Bertanya. Okay. Sorry lah, saya lahir je kat US tapi tak tahu. Tak faham maksud dia. Okay, ask tu adalah bertanya. Okay. So kita tak masuk lagi. Kenapa kita tak masuk lagi? Kita nak kenapa kita tak explain? Okay, for first serve, lepas tu kita bertanya. Kat mana explainnya? Selalunya kan orang buat, kalau kita nak berniaga, kita nak menjual kepada orang, kita akan explain panjang. Buku ni bagus, buku ni tebal, buku ni berkilat. Okay, ada 700 muka surat, ada 1000 muka surat, harga dia dah 99. Tapi apa yang saya kongsikan hari ni langsung tak ada explain. Yang kedua adalah tanya, ask. Okay? Macam mana nak dapat apa yang kita nak? Dengan cara adalah bertanya. Macam mana nak dapat benda yang kita nak? Contoh yang sebelum ni saya pernah kongsikan dekat Breakfast with Champion. Okay? Macam mana cara nak dapat apa yang kita nak? Contoh masa kita kecil-kecil dulu kan. Siapa ingat lagi masa kecil-kecil dulu kita nak gula-gula. Apa yang kita akan buat pada mak ayah kita? Kita akan tanya, betul tak? Mak, boleh tak nak gula-gula tu? Okay? Kalau tak dapat, guling-guling lah. Kan? Tapi first adalah kita tanya. Kalau mak kita bagi, alhamdulillah. Kalau tak bagi, kita guling-guling, dapat juga kan? So, mulakan dengan pertanyaan. Ask. Minta berkali-kali. Yes. Minta berkali-kali tu pun adalah ask. Okay? Ask the prospect. Don't assume. Apa benda yang kita nak tanya? Okay, tadi dah serve dah. Kita dah bagi macam-macam kepada kita punya affiliate. Kita dah bagi e-book, kita dah bagi link YouTube. Kita dah bagi apa lagi? Kita dah bagi copywriting. Okay, kita dah cerita dah dengan dia. Lepas tu nak tanya apa? Apa kita nak tanya? Okay, selalunya kita akan assume. Okay, bila orang blue tick, kita akan assume. Okay, dia tak minat lah tu. Dia blue tick kan? Dia assume. Dia tak minat lah tu, dia tak teruskan bertanya. Okay, siapa yang ada blue tick tu teruskan bertanya. Okay, dia kena ada seni sikit dalam bertanya ni. Okay, kalau tak dia tak download e-book. Cuba tanya, sebelum ni download e-book sebab apa ya? Boleh tak saya tahu? Okay, kadang-kadang orang assume blue tick ni dia ada banyak faktor kenapa jadinya blue tick. Takut nak tanya. Okay, kenapa boleh takut nak tanya tu? Okay, macam mentor saya sebelum ni kata, saya pergi kelas lah, ada seorang mentor ni cakap,
Kau tanya je, selagi dia tak maki tu, jangan berhenti. Dah kena maki baru berhenti. Okay? Dah kena maki baru berhenti. Sebab boleh jadi dia tengah-tengah nak respon, tiba-tiba anak dia pula datang main kacau, nak tengok DDM friend, kan? Tak sempat nak respon, dah blue tick. Lepas tu dia dah lupa, dah habis dah DDM friend, dah lupa dah nak respon. Okay? Selalu berlaku pada saya pada waktu awal dulu yang masa saya buat sorang-sorang tu kan. Bila saya respon, bila saya follow up, rupa-rupanya dia orang ni terlupa. Lepas tu WhatsApp tu dah turun ke bawah. And kita pula assume dia tak minat, dah melepas. Okay? Tanya sampailah dia tak selesa dengan kita. Okay? Kita bukan nak orang kata spam ke apa, tak. Kita cuma nak membantu. Okay? Membantu. Kalau tak, dia tak download ebook kan. Kalau dia tak nak tahu, dia sebenarnya curious, dia nak tahu. Cuma kita kena timbulkan curiosity dia tu lebih sikit. Okay? Kenapa minat dapatkan ebook sebelum ini? Yes. Okay? Ya, lagipun customer tak ada depan muka kita, just relax. Yes. Ni kita punya team sales kita ni, Rin. Right? Don't assume. Kenapa tak boleh assume? Sebab kebanyakan daripada assume kita negatif lah. Yes, kita daripada kecil sampai ke besar kita assume je. Okay, dan assume selalunya tak bawa kita ke mana-mana sebab kita tak dapat feedback. So that's why kita kena ask untuk dapatkan feedback. So kita kena jadi doktor. Okay, contohlah kan, kita usahawan ni sepatutnya kita ni kena jadi doktor sebab kita menyelesaikan masalah. Kita ada produk ataupun kita ada servis yang menyelesaikan masalah orang. That's why kita kena tanya. Ada tak siapa daripada tuan-tuan dan puan-puan pergi ke hospital je doktor tengok, okey, kau mesti ada masalah buah pinggang. Okey, kau nak ambil ubat ni. Ada tak doktor cakap macam tu? Padahal kita sakit gigi. Tak ada. Tak ada kan? Mustahil. Kan? Tapi kita ni sebagai usahawan, kita assume. Oh, kau ada masalah ni. Okey, belilah buku usaha basikal ni. Seolah-olah buku usaha basikal tu ibarat ubat lah. Nah, ambil ubat ni. Kita assume dia ada problem tu, padahal dia ada benda lain. That's why kita kena tanya. Sebab tu doktor tanya, kenapa cik datang ke klinik ni, ada apa-apa masalah ke? Oh, saya sakit gigi. Oh, gigi ni dah berapa lama dah sakit? Oh, dah seminggu. Oh, ada, kenapa dia sakit? Makan benda sejuk ke, ataupun dia berlubang ke, ataupun krem ke kat dalam gigi tu? Amboi, krem dalam gigi ada tapi macam tu lah. Doktor dia bertanya. Okay, dia tanya detail, terlalu detail dia tanya. Okay, barulah dia akan summarize. So sama juga usahawan kena jadi doktor. Right, dapat Kita kena jadi macam doktor. Kena tanya. Don't assume. Tanya. Right. Okay, dapat Boleh saya teruskan? Alright, nombor 3. Nombor 3 adalah L. Lepas kita dah bertanya, kita kena buat apa? Lepas bertanya, kena buat apa? Listen. Mendengar. Listen. Okay. Lepas tanya. Okay, betul. Okay. Lepas bertanya, listen. Mendengar. Jangan tutup mulut. Sampai dia dah habis cerita, baru kita buka mulut balik. Boleh ke boleh? Okay. Ramai orang dah tanya, dia baru nak jawab, dia cakap lagi. Dia explain pula tu. Kan? Dia siap explain panjang lebar. Lepas bertanya, mendengar. Dengar. Sebab apa kena dengar? Feedback tu sangat-sangat mahal. Daripada feedback lah kita tahu apa problem sebenarnya. Dia akan bongkarkan semua problem dia. Okay? Bila kita tanya soalan yang betul lah. Kita tanya, kenapa sebelum ni berminat untuk download ebook cuba tanya soalan tu. Nanti dia akan bongkarkan semua. Oh, ni sebenarnya anak saya ni, dia cerita, dia dah tengok dekat live hari tu, dia suruh saya download ebook tu. Dan saya pun nak tahulah pasal benda ni. Nak tahu. Kan dah dapat hot button.
Dah tahu dah masalah dia kat mana? Nak tahu. Okey, oh nak tahu. Okey. Nak tahu lebih lanjut tak? Kan? Kita dah tahu dah dia punya hot button, dipanggil hot button. Apa masalah dia? Okey. Okey, listen, mendengar. Okey, why listening is so important before selling. Sebelum menjual, kenapa listen sangat penting? Sebab kita boleh dapat dia punya feedback. Listen is critical part of selling. That's how you will learn about your customer needs, problem, pain and gain. Okay? So bila kita bertanya, kita mendengar, kita dengar, kita absorb. Kalau boleh tulis, apa yang dia cakap tu tulis. Sama ada dia punya pain ataupun dia punya gain. Sama ada dia punya kesakitan ataupun dia nakkan sesuatu. Dia nak tahu lebih. Gain. Nak tahu lebih. Catat. Bila kita catat, barulah kita boleh dapat. Siapa yang kat sini, dia telefon, waktu dia telefon prospek tu, dia catat. Tak ramai orang buat sini. Waktu telefon tu catat. Catat tu sangat penting, menunjukkan yang kita ni serius nak bantu dia. Okay, doktor, ada tak dia tanya lepas tu dia tak catat? Kan, doktor pun catat. Kita nak jadi macam doktor ni. Kata kita ni pakar. Pakar kan? Pakar dalam membantu. Bukanlah pakar menjual, tak. Kita ni pakar dalam membantu orang. So, catat. Apa je hot button, apa yang dicakap tu, tulis, catat. Supaya kita boleh summarize balik. Okay, summarize balik apa yang dia cakap, apa yang keluar daripada mulut dia. Okay, dapat ke dapat? Siapa yang dapat? Angkat tangan dan say I. Tak ramai yang dapat rupanya. I. Okay, belum dapat pengalaman macam tu. Pengalaman yang macam mana tu? Puan Syarina. Okay, alhamdulillah dapat. Alright. So, feedback is gold. Catat benda ni. Feedback is gold. Apa yang keluar daripada mulut customer adalah emas. Jangan sesekali block. Apa yang tengah cakap, jangan cantas. Dengar dengan teliti, tulis. Okay, bila dah dengar dengan teliti, tulis. Sekurang-kurangnya kalau tak close, kita boleh nampak apa feedback dia. Kita boleh baca balik apa feedback dia. Okay. Dan bila orang lain, kita jumpa prospek yang lain, sebenarnya isu dia lebih kurang je. Bila jumpa prospek yang lain, oh aku dah pernah tulis dah benda ni. Dah tahu dah nak respon apa dah lepas ni. So setiap hari kita akan upgrade 1%. Okay. Repetition is a mother of learning. Salin. Repetition is a mother of learning. Kalau kita call sekali je dan kita kena reject, kita berhenti, maksudnya kita dah berhenti belajar. Kita kena call 2 kali. Okay? Kalau 2 kali kita dah berhenti, maksudnya kita berhenti belajar. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Repetition is a mother of learning. Mak kepada pembelajaran. Ibu kepada pembelajaran. Repetition. Okay? Repetition. Repeat. Buat. Dapat goal. Okay? Sekali dapat goal 1 ketul emas. Call kedua dapat 2 ketul emas. Call ketiga dapat 3 ketul emas. Okay? Kalau betul-betul emas, rasanya semua orang nak call setiap hari. Okay? Cuma tak nampak emas tu. Macam mana kita nak? Yes. Dengar dan tulis. Don't trust your memory. Exactly my point. Alright. Jom seterusnya. Yang keempat. Yang keempat adalah empathy. Ya, hari ni kita boleh habis cepat ni. Okay. Yang keempat adalah empathy. Okay, nanti kita buka question and answer lah. Bagi tanda start. Silakan. Oh, dah macam dekat sekolah minta izin. Alright. So, empathy. Apakah maksud empathy? Okay, empathy. Dalam bahasa Melayu dia apa? Selain daripada empathy. Empathy. Okay. Empathy adalah meletakkan diri kita di tempat yang prospek. Ya, beradab cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, meletakkan diri kita pada tempat prospek. Empathy. Okay, so bila kita dah ask, kita dah bertanya. First kita serve. Okay, kita serve, kita bagi apa yang mereka perlukan. Ataupun kita beri lebih apa yang mereka perlukan. Kemudian kita bertanya.
Kita dah bagi e-book, contoh kita dah bagi e-book, lepas tu kita bertanya, kenapa download e-book ni? Apa dia punya niat utama dia download e-book tu? Okay, lepas tu kita listen, kita dengar je apa yang dia cakap. Lepas tu kita meletakkan diri kita kat tempat dia. Kalau kita lah dekat tempat dia tu, apa keperluan yang kita perlu beri? Kita empathy. Oh, download e-book sebab nak tahu. Oh, download e-book sebab nak tahu kenapa Ustazah pakai baju kurung kayu basikal. Macam tu. Okay. Okay. Oh, ni anak yang suruh download. Okay, ulang balik. Empathy. Kita macam kalau dia sedih, kita sedih lah. Kalau dia gembira, kita gembira lah. Kalau dia excited, kita pun excited. Itu dia panggil yes. Empathy dan cari persamaan. Terima kasih Rin. Alright, meletakkan diri kita pada tempat prospek. It allow us to miles into the buyer's shoes and understand their thought, feeling and motivation and see the problem from their perspective. Ni dia punya point dia adalah untuk kita nampak masalah dia dari sudut pandang dia. Point dia adalah dari sudut pandang dia, bukan sudut pandang kita. Ramai orang buat dia dari sudut pandang kita. Sebab apa kita rasa kita ikut pandangan kita? Sebab kita assume. Bila kita assume, kita rasa kita akan mengikut perspektif kita. Tapi bila kita mendengar, kita akan nampak perspektif dia. Okay? Siapa yang faham? Kat tangan dan CI. Okay? Kita nampak daripada perspektif dia. Okay, macam mana cara nak membina sifat empathy? Siap bagi cara lagi macam mana nak bina sifat empathy ni. Okay, terima kasih kepada yang respon. Fahami, empathy tak sama dengan simpati. Siapa boleh explain? Apa beza empathy dengan simpati ni sebenarnya? Siapa boleh bantu saya explain? Kita kena faham bahawa empathy tak sama dengan simpati. Okay, ada yang boleh bantu saya? Cikgu Bahasa Melayu ada kat sini? Ada tak cikgu Bahasa Melayu kat sini? Empathy. Okay, simpati tanpa tindakan. Okay, kita hanya bersimpati. Oh, kesian. Okay, tapi tak buat apa-apa. Okay, kita tak bersama dengan kesusahan dia. Okay, apa yang saya faham, empathy ni perasaan bersama tindakan. Yes, Rin. Okay, empathy ni kita nak bantu kan. Kita ni kan doktor. Doktor usahawan. Kita kan ni doktor. Nak bantu. Ada tak doktor tu dia kata, oh kesian, dah balik. Ada tak doktor buat macam tu? Oh Tak sakit. ada. Oh sakit, kesiannya, dah balik. Cukup dah tu. Saya dah bagi awak kesian. Doktor tak buat macam tu kan? Kita nak jadi macam doktor, kita bantu. Ada tindakan, ada ubat. Okay, empathy. Real empathy. Okay, yang kedua adalah tak lokek untuk kongsi tentang diri sendiri. Tidak lokek untuk berkongsi tentang diri sendiri secara intro. Okay, keupayaan untuk memahami simpati perasaan belas kasihan. Yes. Terima kasih Cik Shazlin. Alright. Yang ketiga adalah membantu tanpa disuruh. Yang keempat, tidak boleh dibuat-buat. Okay, nombor 5 adalah mendengar, listen yang tadi. Okay. Alright. Seterusnya, kesan daripada sifat empathy. Kita boleh membuka ruang untuk mereka berkongsi curhat. Curhat tu apa? Curahan hati. Dia pendek-pendek kan. Curhat adalah curahan hati. Kita buka ruang untuk dia bercerita apa problem sebenar dia. Kita buka ruang, kita bagi ruang untuk beliau bercakap. Okay, kalau kita tak memberi ruang dia bercakap, itu di salah satu serve juga, memberi ruang untuk bercakap. Kalau kita tak memberi, macam mana kita nak dapat? Okay, sebab mereka ni memberi duit. Mereka memberi duit untuk exchange dengan value. Mereka membeli untuk exchange dengan value. Okay, mereka beri duit, mereka akan beri duit kalau dia orang nampak value.
Okay, kita rasa benda tu dah value dah bagus. Cuma diorang belum nampak, that's why diorang tak bagi duit pada kita, sebab diorang tak nampak lagi value dekat produk yang kita keluarkan. Alright? So that's why kita kena beri value first, barulah mereka memberikan duit untuk exchange the value. Baik, nombor 2, kita telah membina norm of reciprocity. Kita telah membina normalisasi untuk reciprocity, membuatkan prospek selesa untuk bercakap lebih daripada biasa. Kita dah berjaya lah. Kalau prospek tu selesa untuk bercakap dengan kita, maksudnya kita dah berjaya. Maksudnya memang betul-betul dia sangat seronok, dia excited. Okay. Puan Marfu'ah, Cikgu Marfu'ah, Waalaikumsalam, baru siap urus jenazah. InsyaAllah, tabarakallah. Semoga Allah permudahkan jenazah. Akan ditanam bila tu? Hari ni ataupun esok tu? Okay, dicemburui para malaikat. Sama lah macam Ustazah. Ustazah pun rajin juga menguruskan jenazah. Malam ini, alhamdulillah. Okay, boleh saya teruskan? Okay, nombor 3. Potensi terbesar adalah kita boleh trigger mereka punya empathic response yang mencambahkan lagi ruang kepercayaan dan saling memahami. Okey, benda yang paling mahal untuk kita dapatkan daripada kita punya prospek adalah trust. Kepercayaan. Trust. Bila dia dah ada trust dengan kita, selamat hari raya. Okey, itulah tugas marketing. Okey, buat orang nampak, buat orang kenal, buat orang cinta, buat orang nampak, kenal, suka, percaya. Buat orang suka dan bagi orang percaya. Okay, bila dah percaya, mudah untuk kita nak close. Okay, dan last kali adalah summarize. Okay, summarize adalah bila kita dah bertanya, okay, kita salin. Bila dia dah tanya, kita salin, kita listen, kita salin. Okay, dan kita ada empathy. Bila dah empathy, dan last kali adalah kita summarize. Okay, berdasarkan apa yang dia cakap tu. Oh, rupa-rupanya download ebook ni disebabkan point 1, point 2, point 3. Kita punya prospek akan impress. Wow, dia ingatlah semua yang apa aku cakap. Padahal kita tulis. Memanglah ingat. Kan? Dia akan impress. Okay, seronok tak kalau kita bila orang ingat apa satu-satunya yang kita cakap. Apa yang kita cakap semua dia ingat. Apa perasaan kita? Cuba respon kat ruangan komen. Kalau apa yang kita sembang banyak-banyak, okay, orang ingat apa yang kita cakap. Yes, terharu, seronok, rasa dihargai. Okay, agak-agak kalau orang buat macam tu, kita rasa terhutang budi dan kita nak beli tak produk tu. Baguslah, dia ni hargai aku lah. Apa yang kau jual? Aku nak beli semua. Macam tu. Kan? Okay, macam yang Kak T cerita sebelum ni. Sampai ada seorang cikgu tu nak membeli sebab nak menghargai. Okay? Bukan sebab dia memerlukan, tak. Tapi sebab apa? Sebab banyak sangat percuma. Banyak sangat percuma. Dan itulah yang saya, alhamdulillah, apa yang saya buat sebelum ni adalah memberi, beri. Allah berikan lebih. Lebih banyak Allah beri. Lebih banyak yang Allah beri. Melalui insan-insan yang saya pun kurang kenal juga kan. Tapi lebih banyak Allah beri. Yes, sebab kita bantu dia. So kita summarize daripada apa yang kita buat tu. Daripada apa yang kita tanya. Alright. Dah lengkaplah kita punya SALES. Ringkasan pembincangan, cerita semula kepada prospek masalah yang mereka hadapi dan suggest mereka solution yang boleh selesaikan masalah mereka. Apakah solusi mereka? Okay, dah habis. Dah habis dah hari ni topik kita. Pendek je lah topik kita hari ni. Tapi dia punya impact dia sangat besar. Okay, siapa dapat sesuatu? Okay, angkat tangan dan say I. Right. Okay, so kita nak open kepada question and answer. Berdasarkan SALES tadi. Apakah kemuskilan anda
Okay, kita ada team. Dekat sini kita ada Rin, kita ada Dayat, kita ada Tuan Ayub yang sama-sama boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita ada Aida. Sahabat-sahabat tim sales kita ni yang boleh bantu anda. Baik, kita buka kepada soalan. Bismillah. Tak ada? Kalau tak ada, kita habis awal hari ni. Okey, kita bagi kepada Tuan Ayub lah untuk kongsikan ataupun explain what's next ataupun berkenaan dengan sales ni. Kalau ada apa-apa nak tambah, Tuan Ayub silakan. Tak buka pula mic. Alhamdulillah. Okey. Saya ada hari ni apa nama, bayangkan kan kalau kita nak cakap tiba-tiba tak boleh nak bercakap. Nak bercakap tak boleh nak bercakap kan. Jadi tak buka mic lah tu. Tak buka mic kan. Tapi kalau jadi macam tu memang sedih kan. Alhamdulillah, thank you penerangan sales. Alhamdulillah. So hari ni kita dah buka sikit dah. Kita dah buka langkah tentang macam mana kita nak construct kita nak faham lagi lebih dalam tentang ilmu sales dan closing. Okay. Closing tu pun maksud dia apa? Close ni maksud dia dekatkan diri kan. Mendekatkan diri. Kita letak position kita dalam kasut seorang customer. Macam tu. So kalau kita berjaya lah sampai tahap tu, insya-Allah mudah untuk kita buat jualan. Sebab tu sebelum kita nak menjual kena faham lah. Sebenarnya ini lebih kepada belum lagi teknikal sebenarnya. Ini belum lagi teknikal tuan-tuan dan puan-puan. Ini macam lebih kurang falsafah dia lah. Ilmu orang kata ilmu asas teori lah, teori. Teori sebenarnya. Okay, dan bergantung kepada kita macam kita nak construct bila kita buat prospecting, bila kita nak mendekati, nak approach bakal pelanggan kita tu, kita kena manfaatkan ni lah nilai-nilai ni. Nilai-nilai serve, nilai ask, nilai listen. Kalau kita tak mampu jadi orang yang listen, yang dengar masalah orang akan macam mana ayat dia, kalau kita tak mampu nak tolerant dalam mendengar masalah orang, ataupun dalam bahasa Melayu, kalau kita tak mampu nak bertoleransi, bertolak ansur dalam mendengar permasalahan orang, kita akan ditolak beransur-ansur. Okay, macam itulah. So orang pun akan cabut dari, okay, produk ni dah lari dah, okay. Kita tak tanya apa masalah dia, apa keperluan dia. Kalau which is produk Ustazah Basikal, dia masalah mereka sebenarnya gain mereka. Mereka tak ada masalah, mereka cuma nak add more value, nak gain knowledge. So so soalan-soalan yang betul, the right question. Okay, kita tanya tentang nilai bertanya. Kita kena belajar lagi ilmu tentang bertanya. Sebenarnya kalau sales ni, kalau kita bincang malah ni tak habis ni. Nak belajar ilmu bertanya sahaja tak habis malah ni. Tak cukup. Okay, bertanya dia ada seni-seni dia ada art dia. Macam nak bertanya dengan soalan yang betul, okay, kepada orang. Sebab bila kita tanya soalan yang betul, kita akan dapat jawapannya apa yang kita nak. Okay. Dan sebagainya. Okay. Dan so ya Tuan Mat. Okay, sebelum tu sebelum kita habiskan kelas ni, saya nak tanya beberapa soalan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, apa roadblock tuan-tuan dan puan-puan setakat ni dalam membuat sales? Maksudnya dah dapat nombor prospek dah masuk dan kita dah memberikan e-book dan tak boleh meneruskan untuk buat jualan buku Ustazah Basikal. Apakah roadblock tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan boleh kongsi? Untuk kita sama-sama bantu tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Esok lah. Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Boleh. Dengar tak suara? Dengar. Jelas.
saya cerita pengalaman lah Baik. berkenaan macam mana. Dia macam ni, kawan saya ni kawan masih universiti lah. Seorang cikgu. Lepas tu dia salah seorang yang dah minta e-book. Lepas tu saya dah bagi lah. Masa tu kan belum belajar yang teknik yang Cik Ahmad ajar tadi tu kan. Tapi maksudnya lepas pada saya bagi e-book tu, saya tanyalah yang kita ada bincang dalam grup kan, saya tanya dia, dah baca belum? Lepas tu dia kata, baru baca separuh sebab dia adalah sebaya dengan saya dah dekat umur 50 kan. Kalau saya pun saya tak berapa suka buku e-book sebab saya rasa mata saya penat. Lepas tu dia pun sama masalah dia kan. Lepas tu, masa Cik Ahmad buat live dengan KPM tu, saya masuk juga kan. Saya pun nampak nama dia. Dia macam saya nampak dia watching. Lepas tu, lepas pada live tu saya WhatsApp dia balik. WhatsApp dia balik. Saya tanya dia, tadi masuk live ya. Lepas tu, macam saya tanya, macam berminat ke untuk beli buku? Macam berminat ke dengan buku? So, lepas tu minat. Lepas tu macam nak belilah kan. Kemudian macam ada satu gap masa yang lama, dia kata dia dah nak transfer lah, nak masuk dalam sistem semua tu. Dia tak transfer. Lepas tu saya tanya balik, saya kata, masih berminat ke? Saya tanya, masih. Tapi dia masih belum transfer. Sampai saya dah macam buntuk, apa lagi saya nak tanya, sebab saya dah kadang bila dengan kawan, kita ada satu segan tu ada juga kan, macam kita ni desperate sangat ke, macam saya lah itu assume lah tu sebenarnya kan. Lepas tu saya bagi, ada Cik Ahmad share link yang YouTube tu. Saya pun share juga benda tu. Dia just belum tick pun saya. Saya pun dah macam mana ni, macam dia sebenarnya berminat tapi saya tak tahu apa masalah dia. Sampai saya tak tahu nak tanya apa dah. Baik. Macam tu, itu masalah. Sekarang dah close dah? Masih belum lagi? Belum. Lepas dia tengok yang saya bagi link YouTube tu, dia just blue tick je, tak cakap apa-apa bukan saya. Okey. Macam tu. Saya ada jawapan untuk Puan Ibah. Terima kasih banyak, berikan tepukan gemuruh kepada Puan Ibah. Alright. Okey. Ni saya nak cerita balik. Okey, ni cara kita tadi saya dah ask apakah Roblox. Okey, dan Puan Rohibah cerita. Nampak? Ini kita terus buat role play ni. Okey, dan saya mendengar dan saya salin. Dan saya boleh ulang balik apa yang Puan Rohibah cakap. Okey, ceritakan. Okey, Puan Rohibah ada seorang kawan daripada universiti dan dia juga seorang cikgu. Okey. Dan dia minta e-book. Puan Ibah dah bagi e-book kepada dia. Okey. Dan dia dah baca. Bila tanya, dia dah baca, dia baca separuh. Okey, dia ada problem, dia tak boleh baca full sebab dia tak minat baca e-book. Okey, dia minat untuk baca buku fizikal. Alright. And then waktu KPM live, okay, Puan Ibah nampak dia pun tonton sekali dan bertanya, bagus, follow up, bertanya adakah berminat, dan dia kata berminat dan dia nak transfer tapi belum transfer. Apakah soalan yang tepat sepatutnya kita tanya kepada dia? Alright. So benda ni, problem ni saya rasa semua orang, siapa yang ada problem macam ni juga? Siapa yang ada sama problem macam ni? Okay. Saya pun banyak mengalami perkara yang sama waktu saya waktu saya buat seorang-seorang. Okay, mengalami benda yang sama. Dan apa yang saya belajar dan apa yang saya buat adalah tanya dekat dia, puan nak transfer sekarang ataupun pukul 3 petang. Kita tengoklah jam pukul berapa. Kalau waktu tu pukul 1 petang, okay, nak transfer sekarang ataupun sebelum pukul 5. Kita terus tanya waktu, pukul berapa, sekarang ataupun pukul 5. Okay, kalau dia kata esok lah, kan, dia tak menjawab jawapan kita. Esok lah. Okey, baik. Esok sebelum pukul 10 pagi ataupun sebelum 5 petang untuk kami proceed penghantaran. Okey. Selalunya orang akan respon. Kalau dia tak respon, call. Ni saya tengah nak uruskan untuk tim saya ni nak menguruskan untuk penghantaran ni hari ni. Okay, hari ni dia tengah balut. Okay, kalau boleh kita nak buat benda ni cepat, nak hantar cepat, nak bank in sekarang ataupun sebelum pukul 5. Itu soalan dia. Itu jawapan dia untuk orang yang tak transfer. Selalunya most of the time dia orang akan respon.
Sekurang-kurangnya akan respon tunggu gaji. Sekurang-kurangnya ada respon. Adalah juga respon tunggu gaji. Okay, bila tunggu gaji, berapa hari bulan kita akan remind. Okay, nak 1 hari sebelum gaji ataupun 2 hari sebelum gaji untuk kita remind. Bagi dua soalan, bagi dua pilihan, no exit. 2 question, no exit. Dia kena jawab antara dua tu. Kalau dia jawab benda lain, kita akan bagi lagi 2 pilihan. Okay, lagi best minta details dia. Okay, ni pakar closing kita ni, Rin. Okay, kalau dah ada PM semua details dia, tanya betul ke maklumat post ni. Kalau dia minta, kalau kita call, minta alamat dia. Boleh tak saya nak dapatkan alamat? Lepas tu kita WhatsApp dia balik, betul tak ini apa yang Puan beritahu tadi. Okay, Puan maaf, sama tu Ahmad, yang hari tu saya remind 5/8 saya WhatsApp, dia kata minta maaf tak dapat lagi, nak tolong kawan serumah dulu. Okay, tak ada masalah. Okay, kita kena empathy. Bila dia kata nak tolong kawan, yes, kita empathy. Okay, nanti kita akan remind dia balik. Minta izin dia, boleh tak kalau saya remind seminggu selepas ni ataupun waktu gaji nanti. Okay, kita nak bantu, kita ni kan doktor. Kita kan ni doktor yang nak dibantu. So kita jangan pressure dia. Bila dia kata macam tu, yes, kita respect. Okay? Tapi kita set alarm. Berapa hari bulan tu dia nak, kita set alarm untuk kita bantu pada hari tu. Okay? Dan diorang akan impress. Dia ni ingat lagi kat aku. Diorang akan impress. Kalau kita tak follow up, langsung diorang akan lupa pada kita. Yes, ada juga yang mintakan isi form tu, dia transfer kepada kita. Right? Yang minta isikan form ni, saya boleh katakan 50%. Sebab apa 50%? Sebab kita punya audience, avatar audience kita kan 40 sampai 50. Bukan orang muda. Bukan orang muda. Audience kita adalah orang yang unik. Warga-warga yang unik. Okay, ada tak yang ada yang tak ada online banking? Yes, betul. Ada yang tak ada online banking. Okay, so macam mana cara dia adalah mungkin kita boleh bantu dia, minta nombor bank anak-anak dia. Okay, minta tolong anak-anak dia transferkan. Okay, mana yang kita boleh bantu? Okay, sebab audience kita ni bukan orang-orang muda. Audience kita memang adalah orang-orang yang remaja purba. Remaja purba, ada istilah tu. Okay, orang yang dah dewasa, betul-betul dewasa lah. Alright, so memang kena banyak membantu. Kalau ada orang tanya, susah lah, banyak sangat cerewet sangat lah nak kena buat, nak tolong macam ni. Itulah dugaan usahawan. Okay, memang kena banyak bantu. Memang kita pun nak bantu orang kan. Kita nak serve. Ingat lagi, S adalah serve. Bila orang tu minta daftar, daftarkanlah. Kita nak serve ni. Dan diorang akan impress bila diorang gembira. Bila diorang impress dan diorang gembira, mereka akan bawa customer gembira yang lain. Jaga betul-betul. Setiap seorang dia ada 5 hingga 10 orang dekat sekeliling dia. Dia ada kawan. Dia bukan hidup seorang-seorang. Ada ke manusia yang dalam dunia ni hidup seorang-seorang? Yes, mungkin ada. Okay, tapi majoriti ada kawan-kawan. Ada orang sekeliling dia yang gembira juga untuk nak dapatkan produk yang sama macam dia. Okay, ada lagi tak yang nak kongsi Roblox untuk saya menjawab tak soalan Puan Iba tadi? Ya, menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Tenang tidur malam ni. Okay, ada lagi tak siapa yang ada Roblox yang boleh nak kongsi? Satu lagi lah yang tak air. Esok nanti kita akan sambung lagi. Rupanya tak ada masalah tak ada Roblox Maksudnya semua call dapat. Tahniah diucapkan. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada anda. Good job. Okay, so kita habis awal hari ni. Kita serahkan majlis kepada Tuan Ayub. Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ahmad. Okay. Bonus. Okay. Okay. Alhamdulillah ada sesi Q&A malam ni. So esok malam, just seorang reminder, esok malam kita nak belajar tentang
saya bagi nama dia close sampai jadi. Ilmu ni pun kami belajar juga untuk tingkatkan orang kata power lah dalam foundation team sale untuk Ustazah Basikal. Ilmu ni diberi nama 7 sales cycle ataupun 7 kitaran jualan. Diorang buat kajian lah, okey. Mentor saya juga Tuan Azman Aziz. Beliau dah portfolio beliau ni tak banyak lah. Dia syarikat dia lebih kurang 50 ke 60 juta lah setahun. Diorang buat duit, okey. Diorang bisnes. Jadi dia ajarkan macam mana sebenarnya nak buat sale ni. Kita boleh create the flow. Okay, kita boleh create the script untuk closing. Ni yang menarik ni. Okay, kita ada masalah tau. Kita ada masalah macam nak closing orang ni kan. So Azman Aziz ajar kita boleh create the flow, kita boleh create the script, gunakan script. Okay, kalau script tak berjaya, kita boleh buat eksperimen lagi, buat script yang kedua. Okay, so kita nak tahu apakah flow dia, apakah cara nak structuring the flow untuk closing. Okay, esok kita akan belajar insya-Allah. Doakan saya panjang umur, ada kesihatan sebab esok saya dan juga tim sale lah yang akan maybe dalam 90% kita akan conduct. Cik Ahmad tengok dari belakang. Okay, Jadi penonton. Okay, so saya rasa insya-Allah lah jika tahu sedikit tentang ilmu kitaran macam mana nak buat jualan ni, dia ada kaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Okay, esok dia akan lebih a bit orang kata technical. Okay, so dia lebih technical lah. Okay, so macam nak buat script, macam nak buat flow, handle objection dan sebagainya. Okay, curious lagi esok elak jangan terlepas kelas ya. Okay. So tak ada apa dah saya nak cakap. Okay, saya nak ucapkan selamat rehat dan terima kasih atas perhatian malam ini dan berikan tepukan yang tepukan untuk diri anda lah. Sebab konsisten, istiqamah, okay, join kelas kita pada malam ni. Okay, saya harap anda dapat sesuatu. Yang baik tu adalah semua daripada Allah SWT. Yang lemah tu adalah daripada keburukan saya sendirilah. Okay, hakikatnya kedua-duanya itu daripada Allah. Saya dan Tok Ahmad mewakili Tok Ahmad nak ucapkan jutaan terima kasih dan minta maaf. Okay, sekiranya kekurangan lah dalam presentation, perkongsian, okay, sama-sama. Okay, so kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. والعصر إن الإنسان لفي خسر